Al-faidatul ula, Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, kumpulan kiri betapa dahsyatnya puak kiri itu. Allahu Akbar. Kata di ulama tadabbur, dalam sidi lepas Allah nyatakan kumpulan yamin, kumpulan kanan, puak-puak yang duduk dengan kebajikan, dengan kebahagiaan, kumpulan yang selamat daripada azab. Maka Allah Ta'ala sebut ashabul yamin, yang satu je, yamin maknanya kanan. Sebab apa? Lianna tariqal haqq wahid, jalan kebenaran itu satu je, jalan Allah, jalan Rasul, itu jalan benar. Sebab itulah kita ni tidak perlu banyak cari jalan-jalan yang banyak-banyak lah. Saya nak menuju pada Allah, cari jalan tu, jalan lah, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah jalan dia. Tapi kalau jalan kiri, dalam ayat ini disebut wa ashabus shimal, satu je. Tuan-tuan tanda, dalam suratul Nahli ayat 48 Allah sebut anil yamini wasyama'il, kanan. Asyama'il disebut dengan nama kiri. Sebab apa? Kenapa dijamakkan kiri? Lianna turuqal batil mutasya'ibatun muta'addidah, jalan-jalan kebatilan itu bercabang, bersimpang siur, kata orang. Jadi kenapa dalam ayat ini, dalam suratul Nahl 48 disebut syama'il, banyak jalan-jalan kiri. Kenapa di sini disebut satu je, ashabus shimal, golongan kiri. Wama baluha ja'at mufradah. Timbul soalan, kenapa sini disebut satu juga, dia tak sebut banyak? Al-jawab, ja'at mufradah, Allah Ta'ala bawa di sini dengan satu mufrad, single. Li'annal murad, maksud dianya sudut. Maksud ayat ini sudut, lorong kiri nih, jalan tempat mereka berkumpul belah kiri, sudut. Tidak kata kiri-kiri banyak sudut lah, satu sudut. Tetapi ketika menyebut jalan-jalan nak menyampaikan kiri itu, dia panggil syama'il, sebab lorong ke kiri banyak. Pengikut syaitan kiri, pengikut tauk kiri, pengikut hawa nafsu kiri, pengikut dajjal kiri. Jadi pengikut yang nak pergi kanan satu je, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah yang mengikut kebenaran. Maka jelaslah ayat ini, kenapa di sini disebut syama'il, disebut shimal, dia tak sebut syama'il. Ketika Allah menyebutkan jalan-jalan, syama'il. Menyebut sudut, shimal. Wadah? Jelas? Kita kata alhamdulillah. Kenapa tak jelas? Belajar Quran kena jelas. Kumpulan yang baik, faedah yang kedua, fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmum. Allah, angin membakar, air yang menggelegak, naungan hitam yang cukup panas. Kata di para ulama, tanda pelajar, hadhil ayat, ayat ini mengandungi 3 unsur sejuk ataupun dingin di dunia. Kita ni kalau nak sejuk, nak dingin, nak tenang, kita akan cari 3 perkara. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga bayang. Panas hari ni, berhenti berteduh di bawah bayang. Panas tengah hari ni, perak pasal kipas angin. Tak cukup dengan angin, tambah lagi firiun, tambah aircon. Yang ketiga, panas kita mandi ataupun kita minum air. Allah, dia kata, maka oleh kerana lawan kepada nikmat, mari azab, maka Allah Ta'ala hawa jahannam, udara neraka jahannam, dia panggil samum, panas. Panas yang tidak ada udara, panas yang tidak lembab, panas mati. Air dia pula hamim,
sangat panas, mendidih, menggelegak. Zilluha, bayangan dia yahmum. Apa dia yahmum? Awan asak hitam. Habis. Lawan dengan tiga tadi. Air, bayang, apa lagi? Udara. Habislah kita, na'udzubillah. Allahu akbar. Ka'annahu qila abradul asya' fid dunya harun indahum. Benda yang paling sejuk atas dunia ni paling panas dekat di apa ni? Panas bagi ahli neraka, na'udzubillah. Sebab itu Allah Taala nafi dalam ni fi samumi wa hamim wa dhil la baridin wala karim. Tak sejuk, tidaklah satu kemuliaan. Maknanya mu jangan duk mikir zillim yahmum tu bayangan, baiklah asak tu bukannya bayang, asak azab, na'udzubillah. Maka ayat ini menjadi amaran keras kepada kita orang yang beriman, yang yakin dengan bangkit semula ini, supaya berhati-hati, menjaga diri, jauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh menjebakkan kita, menjerumuskan kita ke lembah kehinaan yang cukup dahsyat ini, para pelajar sekalian. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Allah sebut apa? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Mutrafin, mewah, sombong, angkuh. Dalam ayat ini kata ulama tadabbur, fihi zammut taraf. Ayat ini mencela kemewahan dan terlalu mengikut kelazatan hidup dunia. Sebab mewah itu boleh membawa kepada kesombongan, meninggalkan berfikir tentang akibat-akibat buruk yang Allah SWT akan bawa mereka. Maka al-taraf, sombong, besar diri, menjadi di antara sebab punca masuk nerakanya ahli neraka, na'udzubillah. Tapi al-israf, melampau kita, pembaziran dalam benda harus juga dilarang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Orang-orang yang baik-baik bila dia nafkah, dia tak boros. Dalam ayat lain, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kita hati-hati. Mutrafi ni biasa dia sombong. Beli makan yang banyak-banyak, prek, ambil gambar, campak tu sampah. Nak makan banyak mana perut kita, bukan unta kita ni. Bukannya gajah, orang. Banyak mana sangat boleh makan. Yang kau beli banyak-banyak tu buat apa? Semalam kita cerita tentang oleh di syurga, buah-buah dia bertingkat-tingkat. Tak apalah di syurga buah tak rusak. Itu perhiasan, bukannya darurat untuk makan. Yang kita ni nak jadi ahli syurga dah. Nah, beli buah banyak-banyak, beli makanan, beli tu beli ni, akhir sekali semuanya masuk tong sampah. Yang dicapak ke dalam tong sampah lebih banyak daripada yang dimakan. Allahu akbar. Ini semua mutrafin. Ciri-ciri manusia angkuh, manusia yang suka buat pembaziran di atas dunia. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan bofe-bofe, dengan majlis-majlis yang kita buat, banyak terbuang daripada yang dimakan. Masya-Allah. Maka inilah punca fattarafu sababun litalafi, kata di ulama. Taraf, sombong itu, pembaziran itu sebab bagi segala kebinasaan. Baik, kita berpindah kepada yang keempat, perkara yang keempat. Innahum wa kanu yusirruna. Baik, dia ambil tiga-tiga ayat ni. Ayat 15, ayat 45, 46, 47. Ini dijadikan satu tadabbur di situ. Pelajar tanda ya. Tanda ayat ya, panjang nak tulis ayat. Dia kata usul al-halak salasatun. Asas kepada kebinasaan itu tiga perkara.
Dengar ni. Asas kepada kebinasaan itu 3 perkara dalam ayat 45 sampai ayat 47. Yang pertama, asas pertama iaitulah mutrafin, sombong, dia engkar apa yang orang cerita. Ingkali rusul. Izil mutraf mutakabbirun. Orang yang sombong ni dia takabur sebab dia kaya, maka dia perli Rasul. Alah, Rasul Muhammad, budak kampung, gembala kambing. Jadi macam-macam dia main. Kemudian sebab yang kedua, tanda pelajar, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka berterusan melakukan dosa yang besar, iaitulah syirik. Maka syirik wa mukhalafati tauhid, ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua syirik. Sebab yang ketiga, wa kanu yaquluna idza mitna. Dia kata sebab yang ketiga, ingkarul hasyri wan nasri wal ba'si. Ingkar bangkit semula. Tadi 3 ayat ini Allah Ta'ala bawa pada kita tapak asas base kebinasaan manusia duduk 3 perkara: mutrafin, ingkali rusul, dan juga tak percaya kepada bangkit semula. Habislah tu. Syirik, maaf. Mutrafin, syirik, ingkar bangkit semula. 3 asas kebinasaan. Tulis pelajar. 3 asas kebinasaan bagi seorang manusia atau kumpulan manusia duduk di sini. Jadi kalau kita nak selamat, sifat tawaduk, kembali kepada tauhid, beriman dengan bangkit semula, itu ciri-ciri orang mukmin. Ayat yang terakhir, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari balasan itu. Jadi kata di para ulama, ayat ini perli. Kalau kata an-nuzul, nuzul ini diafah, tetamu. Makan ni hok mula-mula sampai itu, makan ni dia panggil jamuan hidangan selamat datang. Kita bila sampai di, kalau di hotel lah, minum orang holo siap dah makan ni. Kalau kita pergi rumah orang Arab, dia panggil istiqbal, sambutan tetamu, dia akan bagi tamar dengan kahwah. Arab. Kalau pergi rumah Cina mungkin air teh dulu. Rumah Melayu air teh tu terakhir. Baik. Maknanya kenapa Allah Taala nuzul sebut ayat ini? Selamat datang tu dengan zakum, dengan hamim. Sebab ini ayat ini lebih kepada amaran keras, ayat perli. Sebab tu dia gunakan perkataan nuzul. Dia tidak menggunakan pengataan azab. Macam kita lah dah. Selamat datang ke penjara contohnya. Disediakan dengan rotan, disediakan. Kita kata selamat datang apa? Selamat datang ini penjara, bukan tempat selamat datang. Tapi dia panggil menggunakan bahasa untuk lebih meruntuhkan perasaan, lebih melemahkan jiwa, lebih menyakitkan hati bagi orang-orang yang diazab. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala tinggalkan kita daripada perkara-perkara yang kita harapkan Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah jaga kita di dunia, Allah selamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita 5 ayat. InsyaAllah ayat yang akan datang ayat 57 sehingga ayat 62. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi